Assalamualaikum. Dalam topik yang akan kita bincangkan kali ini adalah kita nak menentukan elite wave menggunakan indikator RSI. Sebelum ini kita ada belajar menggunakan awesome oscillator. Daripada feedback yang saya dapat, ramai yang suka untuk tentukan elite wave menggunakan awesome oscillator. Jadi saya cuba untuk terangkan pada anda semua bagaimana nak gunakan RSI. Semoga bila kita guna RSI ini lebih mudah untuk kita kenal pasti elite wave. So, kita akan masukkan indikator RSI ke dalam chart. Boleh guna apa-apa platform analisis. Kebanyakan platform analisis mempunyai indikator RSI. So, boleh guna Bursa Station, boleh guna TradingView ataupun Chart Nexus. RSI ini adalah short form kepada Relative Strength Index. Jadi, saya akan tunjukkan macam mana kita nak masukkan indikator RSI ini ke dalam chart. Jadi, ini adalah platform analisis menggunakan TradingView. So, untuk masukkan indikator, pergi dekat bahagian atas dan cari indicators, klik, kemudian type di bahagian search, type RSI. So, dia akan keluar suggestion kat sini lah. Just klik Relative Strength Index. RSI ini akan berada di bahagian bawah chart. Di atas ini adalah candlestick. Di bawah biasanya kita letakkan indikator. So, untuk setting RSI ini biarkan default setting iaitu 14 dan juga close. Okay. Jadi ini adalah contoh setelah RSI dimasukkan. Make sure candlestick ada di bahagian atas dan RSI berada di bahagian bawah. Okay. Okay, overview untuk indikator RSI. So, indikator RSI ini adalah indikator untuk mengukur momentum. Jadi momentum ni diukur berdasarkan dua perkara iaitu overbought dan juga oversold. Jadi timing kita untuk membeli apabila RSI berada di kawasan oversold. Nanti saya akan tunjukkan macam mana bentuk oversold tu. Dan timing untuk menjual bila RSI berada di kawasan overbought. Jadi ada beberapa level yang penting dalam RSI. Yang pertama adalah level 0 ke 30 iaitu kawasan oversold. Berada di bahagian bawah lah. Contohnya RSI. So, biasanya dekat sini adalah level 30. Sini adalah 70. So, bila RSI berada di kawasan ini, so itu menunjukkan yang kawasan oversold. Yang kedua adalah level 30 ke 70 iaitu kawasan momentum. Kawasan di sinilah. Kita akan tengok nanti sama ada harga bergerak daripada 30 ke 70 ataupun daripada 70 ke 30. Yang ketiga adalah level 50 iaitu level untuk wave keempat. Level 50 berada di tengah-tengah sini. Okay. So, yang terakhir sekali adalah level 70 ke 100 iaitu kawasan overbought. Maksudnya bila RSI menunjukkan ataupun RSI ini berada pada aras 70 ke atas, so itu menunjukkan yang kawasan itu adalah kawasan overbought. So, bila kawasan overbought tu kita tak bolehlah untuk membeli ya. Kita bersedia untuk menjual. Right? So, macam mana nak guna RSI untuk buat analisis? RSI ni kita tak boleh guna secara bersendirian. Kita perlu gabungkan dengan candlestick, terutamanya CRS, ataupun kita perlu gunakan price action. Tu ada candlestick, ada Marubozu, CRS, ada pullback, ada breakout. So, itu adalah ilmu price action. Yang mana elite wave adalah salah satu teknik dalam price action. So, jadi kita gunakan kombinasi beberapa teknik ni untuk bagi kita confirmation untuk kita buat ataupun bagi kita reason untuk kita buat pembelian ataupun penjualan nanti.
RSI oversold ini biasanya kita gunakan untuk menentukan wave 1 dalam yield wave. Jadi harga dalam keadaan downtrend ataupun sideways jangka panjang. Contohnya harga dalam keadaan sideways jangka panjang, di bahagian bawah lah di sini support. Okay. So RSI pun biasanya akan berada di bawah garis 30. Okay. So bila RSI berada di bawah garis 30, kita bersedia untuk membuat pembelian. Kita tak boleh beli lagi, tapi kita dah get ready untuk tunggu signal. So apa signalnya? Kita kena tunggu candle Marubozu muncul bersama dengan volume. So bila dah sideways, so kita perlu tunggu satu candle Marubozu dan juga satu candle volume yang spike lah. Satu volume yang spike. So RSI ni daripada level oversold di bawah 30 dan dia naik dan seterusnya breakout garis 30. Okay, so ini garis 30, RSI ni dah breakout. So ini adalah first signal untuk yield wave 1. Okay, untuk kita entry nanti, kita tak boleh entry pada yield wave 1 sebab biasanya harga akan buat yield wave 2 iaitu pullback. So macam mana kita nak tahu pullback tu berhenti? So kita kena tarik Fibo pada yield wave 1. Kemudian kita akan tunggu CRS muncul pada level Fibo yang kita tarik tadi, sama ada 38 hingga 61, ataupun kalau harga tak buat CRS pada level tu, mungkin kita boleh tambah dua lagi level iaitu 23.6 dan juga 78.6. Ikut keperluan lah, ikut keperluan semasa. Jadi bila RSI oversold, maksudnya ramai pemegang saham dah habis menjual. Itu tanda harga nak buat wave 1. So jadi kita kena get ready untuk wave 1 tu complete. Kemudian kita tunggu wave 2 untuk kita buat pembelian. Dan make sure wave 2 itu paling rendah dia boleh turun adalah pada level kosong wave 1. Tak boleh buat LL. Alright, so kalau buat LL tu maksudnya kita kena tunggu satu lagi Marubozu lah, kena buat kiraan semula. Okay, ini adalah contoh RSI di bawah garis 30. Okay, so dia bergerak daripada level 30 ke bawah dan bergerak naik ke atas dan break garis 30. Dan di bahagian candlestick mesti bergerak ke arah atas lah untuk membentuk wave 1. Kemudian bila wave 1 dah complete, harga akan buat pullback ataupun kita panggil sebagai retracement lah untuk wave 2. Okay, di bahagian RSI pun akan menurun sedikit. So tadi kita dah tarik Fibonacci. So kita ada dekat sini 78, 61, 50 dan 38. So kita kena tunggu CRS muncul lah pada level-level Fibo ni. So macam contoh dekat sini, bullish engulfing muncul pada level 38. So kita boleh buat pembelian lah dekat sini. Okay, ini contoh yang kedua. RSI bergerak daripada bawah level 30 dan BO level 30, dan kita tengok candlestick pun mesti bergerak ke atas untuk membentuk wave 1. So bila dah wave 1 dah terbentuk, kita tarik Fibonacci. So kita tengok bila candlestick CRS muncul pada level-level Fibo ni, kita boleh buat pembelian. Contoh yang ketiga, RSI breakout garis 30, candlestick pun membuat kenaikan, volume pun ada. Okay, so volume ni penting lah, volume. Kemudian apabila dah complete wave 1, dia akan buat pullback. So kita boleh buat pembelian lah dekat sini ataupun dekat sini. Contoh seterusnya, RSI daripada level bawah 30, breakout garis 30, kemudian ada kenaikan harga, kemudian pullback. So kita tunggu CRS dekat level Fibo.
kita boleh buat pembelian kat situ. Okay. Okay, tadi kita dah belajar RSI oversold. Sekarang kita belajar RSI overbought. So, RSI overbought ni adalah biasanya kita nak tentukan wave ketiga dan wave kelima. Overbought terjadi bila melepasi level 70. Tadi level 30 kan. Tadi level 30. Sekarang kita nak tengok level 70 pula. So RSI akan bergerak daripada bawah level 70 ni bergerak naik ke atas. So bila dah sampai area sini dia akan jadi oversold. So bila dah sampai level oversold ni, kita perlu siapkan diri untuk menjual bila ada signal nanti ataupun dah sampai target profit. Sebab bila kita trade guna elite wave, yang ini dapat bagi kelebihan kepada kita untuk mengelak terperangkap dalam wave keempat. So biasanya wave keempat ni ada agak panjang dan juga sukar nak dijangka. So harga naik dengan mendadak dalam wave 3. Biasanya lah kan. Volume tertinggi, harga paling cepat naik, OA pun tertinggi, momentum paling tinggi. So semua tu berlaku dalam wave yang ketiga. Sebab tu dia tunjukkan pada kita wave 3 ni akan berlaku oversold pada RSI. So kadang-kadang harga nak buat correction untuk downtrend. Contohnya harga buat downtrend elite wave A, B, C, D, E. Kemudian apabila dah complete yang ini, harga nak buat correction untuk downtrend tadi. So harga akan buat 1, 2, 3 sebelum dia sambung balik downtrend tu. So kita tak nak beli dekat sini sebab harga nak sambung downtrend. So bila wave 3 ni ataupun wave C, wave 3 terbentuk dekat sini, RSI pun akan berada di bahagian oversold. So bila dah sampai oversold tu, kita terus jual lah, jangan hold lagi. So jual bila RSI sampai 70 ke atas ataupun ada signal sell, CRS, atau dah sampai TP Fibo level 161.8 wave 1. Kan tadi kita dah buat kita dah tarik Fibonacci pada wave 1. So jadi bila dah sampai level 161.8, kita dah bersedia untuk jual lah kalau RSI dah sampai ke level 70 ke atas. And then kita juga perlu bergantung pada sentimen semasa ekonomi PRU KSCI. So kalau sentimen tak berapa bagus, RSI pun tak sampai ke level 70, kita dah boleh jual lah, dapat profit ataupun loss. Kita perlu floating loss, kita perlu jual, tak perlu hold. Sebab kita takkan trade saham dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Okay, yang ni adalah contoh. Okay, RSI bergerak daripada level 30, naik dan turun. Harga pun naik dan turun. Wave 1, wave 2, kemudian kita tarik Fibo. So bila muncul CRS, kita pun beli dekat sini. Kemudian ini adalah 161.8, ini adalah target profit. Ini pun adalah target profit kita yang kedua. So macam mana kita nak jual bila RSI sampai dekat level 70. Sudah break level 70, so kita boleh jual dekat sini. Ataupun kalau kita nak jual lebih awal, kita boleh jual lah pada 161.8 ni. Walaupun RSI baru acah-acah nak break, tapi kita still boleh jual dekat sini ataupun dekat sini. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak trade menggunakan elite wave bursa elite wave FBM KSCI. So yang tu lebih seronok lah kalau kita nak trade, sebab kita ada panduan yang lebih besar. Okay, ini contoh yang kedua. RSI bergerak daripada level 30. Saham pun naik, kemudian membuat pullback, wave 1, wave 2, kemudian membuat wave ketiga. So kalau kita tengok dekat sini ada 2 kali dia buat wave ketiga. Okay, syarat dia adalah, okay, ini adalah attempt yang pertama, ini adalah yang kedua. So kita tengok yang pertama dulu. So harga memang break level 70. So dia punya paras tertinggi RSI adalah dekat sini. Kemudian harga membuat pullback. Kemudian selepas beberapa minggu, harga break lagi level 70.
Tapi kali ini dia buat RSI buat puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang pertama tadi. So sebab RSI ini adalah lebih tinggi daripada RSI ini dan harga pun membuat HH. Okay. RSI buat HH, harga pun buat HH. Jadi kita anggap yang harga dekat sini ni masih lagi dalam wave yang ketiga. Okay, so nanti kita akan belajar divergent, macam mana nak bezakan wave ketiga ataupun wave kelima. Alright. Okay, ini contoh untuk K1 teknologi. So harga bergerak daripada sini, wave 1, kemudian muncul CRS. So kita membuat pembelian dan kita boleh jual dekat sini. Bila harga saham mula, bila RSI mula breakout garis 70 VO, kita boleh jual dekat sini ataupun dekat sini lah. Okay, bergantung kepada sentimen semasa. Ini satu lagi contoh. Ini wave 1, 2. Kemudian kita boleh buat pembelian dekat sini dan jual dekat sini bila kita boleh jual dekat sini sebab wave 3 dah terbentuk sebab RSI dah melebihi level 70 di bahagian sini. Okay. Ini contoh lagi. Wave 1, 2. Muncul CRS, hammer. Dah level 38. So kita buat pembelian dekat sini. So kita hold dan jual di sini ataupun di sini. So kalau jual di sini pada level 161.8. So kalau kita still nak hold lagi, kita boleh jual dekat sini ataupun dekat sini. Okay. Ini adalah wave 3 lah. 1, 2 dan 3. Okay. So seterusnya kita akan belajar divergence dalam RSI akan menentukan wave 1 dan 5. Apa itu divergence? Divergence berlaku bila arah price action tidak sama dengan arah pergerakan RSI. Jadi divergence ni dia bukan berlaku dalam RSI saja. Kalau tuan-tuan ada belajar guna MACD ataupun anda faham dengan AO dan lain-lain momentum indicator, anda boleh gunakan teknik divergence ni untuk tentukan wave 1 ataupun wave 5. So kita boleh guna divergence untuk tentukan wave 1 dan wave 5 dengan kita lihat price action dan juga arah pergerakan RSI. Contoh price action bergerak macam ni. Okay. So dia buat LL. Tapi RSI dia buat LL, kemudian dia buat sepatutnya kat sini LL, sepatutnya kat sini LL lah kalau ikut logik. Tapi dekat sini dia buat LL, kemudian dia buat HL. Okay. So ini kita panggil divergent lah. Okay, divergent pun ada dua, iaitu bullish divergent dan juga bearish divergent. Bullish divergent ni kita nak tentukan wave 1. So tanda-tanda bila bullish divergent ni berlaku adalah tanda-tanda yang momentum penurunan harga dah berkurang. Cara lain untuk tentukan permulaan wave 1, and then harga bergerak membuat kombinasi LL, LH dan juga LL. Macam saya bagi contoh tadi, LL, LH dan juga LL ataupun downtrend. Tapi RSI membuat LL, HH ataupun LH, kemudian buat HL. Okay, so yang ni betul, yang ini pun betul. Sepatutnya dekat sini RSI ni kena close lebih bawah daripada level RSI yang tadi kan, sebab harga buat LL. Kat sini pun sepatutnya LL lah. Sini LL, sini LL, sini LL. Sepatutnya dekat sini pun kena LL. Tapi dia buat HL. So bila kita buat satu garisan, dia akan bentuk satu divergent lah. Garisan yang macam ni kita panggil divergent. Okay.
Okey, contoh yang kita nak tengok nanti. Okey, sini adalah LL, kemudian dia buat LH, lepas tu buat LL. So kita tengok RSI pula, kat sini LL, okey. Kemudian kat sini LH, okey. So masalahnya ada dekat sini. Sepatutnya dia buat LL tapi dia buat HL. So ini kita panggil sebagai divergent. So bila benda ni berlaku, kita boleh kena pasti ataupun kita boleh agak yang selepas itu mungkin akan berlaku wave 1. Okey. Ini wave 1, ini wave 2 selepas divergent berlaku. Alright. Kita tengok contoh lagi. Sini LL tapi dekat sini HL. Sini LL, kat sini LL. So ada divergent berlaku. So selepas divergent ni akan berlaku wave 1. Alright. So seterusnya bearish divergent. Ini untuk tentukan wave 5. So tanda-tanda menunjukkan momentum uptrend berkurang. Cara untuk tentukan wave 5, kita boleh tengok bearish divergent ni. Jadi harga akan buat formasi HH, HL dan juga HH. Tapi RSI buat formasi HH, HL dan juga seterusnya buat LH. Dia tak buat HH. Jadi bila berlaku bearish divergent ni, kita perlu siap sedialah untuk menjual. Ataupun sebab apabila wave 5 complete, akan berlaku major correction selepas itu. Okay, contoh sini adalah wave 3. So dia buat HH. Kemudian wave 4, harga buat HL. Kemudian harga buat HH yang baru untuk wave 5. Tapi di bahagian RSI, dan ini level 70, RSI naik tinggi pada level 3, kemudian harga turun. Kemudian pada wave kelima ni, RSI dia buat LH sebab dia buat lebih rendah daripada level HH untuk yang ketiga tadi. Okay. Nanti kita tengok contoh. Okay, contoh dekat sini adalah HH. Sini pun HH. Tapi dekat RSI dia buat HH. Kat sini buat LH. Maksudnya LH ni lebih rendah daripada HH. So ini berlaku divergent kat situ. So sebab dia berlaku dekat atas, kita namakan sebagai bearish divergent. So bila dah berlaku macam ni, kita perlu siap sedialah untuk menjual. Sebab kalau kita still nak hold lagi walaupun berlaku divergent ni, so harga akan terus turun sebab dia nak buat correction. Ini major correction lah sebab elite wave dah complete. Contoh yang kedua. Okay, harga buat HH dekat sini. Sini adalah wave 3. Harga buat HH. So dekat sini pun HH. Tak lebih level 70. Kemudian bila harga buat HH yang baru, RSI pula buat LH. Okay. So bila divergent ni berlaku, so kita perlu jual lah dekat sini. Jadi dekat sini pun kita perlu jual lah sebab tengok harga terus turun. Mungkin lepas ni akan berlaku major correction lah. 1, 2, 3 ataupun A, B, C, D. Okay, ciri-ciri elite wave 1 berdasarkan RSI. Jadi RSI mesti bergerak daripada kawasan oversold. Kawasan oversold adalah kawasan bawah 30 dan bergerak naik ke atas. So dia mesti BO level 30 RSI. So dari wave 1 tu kita akan tarik tibo lah untuk jangkakan retracement wave 2. Okay. Ataupun kita boleh tengok bullish divergent lah untuk kena pasti lebih awal. Ciri-ciri elite wave 2. Elite wave 2 adalah wave yang menurun ataupun pullback selepas wave 1 dah terbentuk. Boleh jadi simple pullback ataupun complex pullback. Simple pullback ni macam ni saja. Dia naik dan turun.
kemudian naik untuk wave ketiga. So kalau dekat sini simple, biasanya dekat wave keempat ni akan jadi kompleks. Kompleks akan bentuk macam ni sebelum dia naik buat wave kelima. Ini kompleks lah kita panggil. Jika wave 2 simple, wave 4 akan jadi kompleks. So kalau dekat sini simple, dekat sini biasanya akan kompleks. Kalau dekat sini kompleks, wave 2 kompleks, wave 4 akan simple. So biasanya dia berlawanan. Okay, so wave 2 ni biasanya akan melantun pada level 38.6 hingga 61.8. So macam mana nak tahu dia melantun? Bila muncul CRS lah. Kalau keluar hammer hijau di bahagian di level-level Fibo wave 2, so kita boleh buat pembelian kat situ. Okay, boleh jadi sampai level kosong, tetapi tak boleh bawah daripada permulaan wave 1. Okay, so dia boleh jadi macam ni, wave 1 dan wave 2 sebelum dia naik, tapi tak boleh lebih. Wave 2 ni tak boleh bawah daripada level 1 ni, level permulaan wave 1. Kalau buat LL, so maksudnya kita kena kira kembali lah, kita kira balik wave tu. Dan RSI pula akan sedikit menurun lah, level 30. So RSI naik, lepas level 30 wave 1, so bila wave 2 nak bentuk, dia akan turun sikit, sebelum naik balik. So jangan, RSI untuk wave 2 ni jangan bawah daripada 30 lah, dia mesti atas. Okay, ciri-ciri wave 3. Panjang wave mesti lebih panjang dari wave 1 dan wave 5. So ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. So yang ni mestilah lebih panjang, yang terpanjang. Okay. So maksimum wave 5 bila RSI menjadi overbought. So bila dah ada dekat sini, RSI bergerak. So bila dah melepasi level 70, ni, so RSI so kita boleh anggap yang wave 3 dah terbentuk. Biasanya akan melepasi level 161.8, level Fibo. So tadi kita dah tarik level Fibo dekat wave 1. So dekat sini mesti 161.8. Kalau tak sampai 61.8, kalau masa tu market tak cantik ataupun keluar signal sell, ada bad news, kita boleh jual lah walaupun tak sampai 161.8. So kemungkinan akan berlaku continuation level ke 261.8. Tapi dengan syarat, yang ini dengan syarat RSI mesti lebih tinggi lah daripada yang tadi tu. Tamat bila muncul wave 4, RSI pada aras 50 dan ke bawah. Okay, ciri-ciri wave 4. Harga akan retrace ke level 38.2 ke 68.2 Fibo wave 3. Macam tadi kita tarik Fibo pada wave 1, kali ni kita tarik Fibo pada wave 3 untuk tentukan sampai mana wave 4 ni nak pullback. So boleh jadi simple retracement ataupun kompleks. Kalau simple retracement, masa wave 2 tadi mesti kompleks. So kalau wave 2 tu simple, wave 4 ni biasanya akan kompleks. Penurunan tak boleh sentuh puncak wave 1. Ini 1, ini wave 1, ni adalah puncak. Dan wave 2, ini wave 3. So wave 4 ni dia tak boleh sentuh wave ni. Dia tak boleh sentuh yang ni. So kalau dia sentuh, maksudnya dia tak akan buat 5 lah. Dia akan buat A, B, C sajalah, pullback untuk downtrend. So kita tak nak. Kalau sentuh saja memang tak valid lah. Untuk 1, 2, 3, 4, 5 memang kita terus jual lah. Okay. So jika wave 2 simple, wave 4 akan kompleks. Macam saya cakapkan tadi, RSI akan turun melepasi level 70 hingga 30. Okay. Ini wave 3. So bila wave 4 nak berlaku, so RSI akan turun. Tapi dia tak boleh lebih daripada level 30. So kalau lebih level 30, yang tu maksudnya dah oversold.
So kita kena hati-hati untuk trade pada wave 4 sebab harga boleh buat wave 5 ataupun nak buat major correction. So macam mana kita nak elakkan? So kita boleh pastikan yang wave 3 tu lebih panjang, and then yang kedua kita boleh tunggu CRS lah. CRS pada level Fibo ni untuk elak. Okay, ciri-ciri wave 5, wave terakhir dalam kitaran elite wave, mesti lebih pendek daripada wave 3, sama panjang ataupun lebih kurang panjang dengan wave 1. RSI naik semula tapi terbentuk lebih rendah daripada RSI wave 3. Maksudnya ini level 70. Okay, pada wave 3 tadi RSI buat high-high, kemudian dia buat wave 4. So kalau wave 5 ni, kalau RSI terbentuk lebih bawah, lebih rendah daripada RSI wave 3, itu maksudnya wave 5 dah complete terbentuk. Tapi kalau dia naik melebihi RSI wave 3, kan lebih tinggi, dia buat HH, itu maksudnya wave 5 tak terbentuk lagi. Wave 3 masih lagi dalam pembentukan. Okay, boleh faham? Okay, wave major correction. Okay, ini berlaku bila elite wave 1 hingga 5 sempurna terbentuk. Boleh berlaku dalam banyak keadaan. Ada lebih kurang 4 keadaan yang biasa berlaku dalam technical analysis untuk major correction. Okay, so kita tengok RSI akan menjadi oversold. So bila major correction ni terbentuk dan habis, RSI akan menjadi oversold semula dan kita tunggu wave 1 yang baru untuk terbentuk. Boleh ambil peluang masa major correction pada level Fibo elite wave 1 hingga 5. So jika ada CRS buy dan harga melantung, kita boleh beli, tapi untuk jangka masa pendek lah, kita tak boleh hold terlalu lama. So perlukan perhatian dan money management yang mantap. Yang terbaik jangan trade pada waktu ni lah. Kalau anda seorang yang sibuk, so jangan trade pada waktu ni. Biar ada buat wave 1 yang baru kita trade balik saham tu. Okay, 1. So harga saham buat wave 1, 2, kemudian buat 3, 4, kemudian dia buat 5. So selepas 5 ni dah complete, harga saham akan buat pullback, akan buat major correction, akan buat A, B, C. So kalau kita nak beli, kita boleh beli kat sini lah. So bila C ni dah complete, RSI akan jadi oversold balik. So kita boleh tunggulah, tunggu C ni complete, RSI dekat bahagian oversold, and then kita tunggu balik kitaran yang baru bermula. Macam mana nak kesan, refer balik slide saya masa memula tadi. Okay, rumusan. Boleh pilih untuk buat analisis menggunakan AO ataupun RSI. Tengoklah yang mana tuan-tuan ataupun puan-puan senang faham. Tak perlu guna kedua-dua sekali sebab nanti sukar nak buat keputusan. Pilih salah satu ikut keselesaan dan kefahaman. Okay, ini adalah checklist. Untuk wave 1, RSI dari oversold dan BO level 30, ataupun ada divergence. Okay, untuk wave 2, RSI pullback, harga pun pullback, akan muncul CRS pada area Fibo 38.6 hingga 61.8 ataupun 78 dan 23. Untuk wave 3, RSI menjadi overbought. Okay, overbought ni bila RSI melepasi level 70. Wave 4, RSI akan turun balik dan akan bermain-main di level 50. Untuk wave 5, RSI naik kembali tapi dia tak buat LH ataupun ada bearish divergence. Okay, so selepas 5 wave ni terbentuk, akan terbentuk major correction wave ABC dan RSI akan kembali ke kawasan oversold
atau bila ada bullish divergence, kita boleh buat persediaan awal lah. Okay, so tamat video RSI ni. Jadi saya harap anda mula buat backtest pada saham-saham yang anda pegang ataupun apa-apa saham yang anda nak buat kajian. Kemudian anda boleh tanya dalam grup Telegram supaya saya boleh tengok sama ada betul tak apa yang anda tandakan tu, betul tak cara penggunaan ataupun cara pengiraan. So kena buat latihan. Okay, sampai setakat tu, kalau ada soalan boleh tanya. Kita jumpa dalam video yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.